itu kita kekalkan sebanyak 50 bilion. 69 tolak 50, kita ada 19 bilion. 19 bilion ini, Tuan Speaker, kita tambah kepada 17 bilion tadi, sudah jadi 36 bilion. Kalau kita ada wang COVID sebanyak 36 bilion, 3 bilion kita boleh bagi untuk vaksin, 3 bilion untuk mass test, ujian rakyat seberapa ramai ini, swab test ini. Kemudian 10 bilion lagi kita upgrade tentang kesihatan, operasi kesihatan. Ada lebih 20 bilion lagi daripada wang COVID ini kita boleh gunakan untuk teruskan subsidi upah. Kita bagi cash pada rakyat yang perlu, dan kita bagi rakyat, pekerja-pekerja yang terjejas, supaya mereka tak payahlah keluarkan wang EPF mereka. Tak payah. Kalau kita dapat adjust, kenapa tak perlu sangat belanjawan pembangunan sampai 71 bilion? Kerana pertama, dalam keadaan sekarang pemadai Baik, bertemu kembali. Secara keseluruhan, sebanyak 12 soalan telah pun dijawab pada persidangan hari ini yang berakhir pada soalan yang diajukan oleh sahabat Bernam meminta Menteri Kewangan menyatakan langkah-langkah institusi perbankan untuk terus membantu isi rumah dan perniagaan yang memerlukan bantuan selepas moratorium berakhir pada 30 September lalu. Dan soalan berkenaan telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Dato' Abdul Rahim Bakri. Baik, saya ingin kongsi beberapa intipati jawapan yang telah pun dijawab pada persidangan hari ini. Antaranya, penyertaan Malaysia di dalam platform multilateral Fasiliti Akses Global Vaksin COVID-19 COVAX merupakan pendekatan pelbagai hala yang bakal membuka ruang untuk negara mempelbagaikan pilihan. Juras Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin, ketika ini juga Kementerian Kesihatan dan Pakatan Vaksin Global Gavi sedang memuktamadkan tarikh bagi menandatangani perjanjian COVAX. Keputusan untuk Malaysia menyertai fasiliti berkenaan akan menyebabkan kos yang merangkumi bayaran pendahuluan dan risk sharing guarantee yang dianggarkan berjumlah 94.08 juta ringgit. Baik, dalam pada itu, sidang KAS Majlis Keselamatan Negara MKN yang bermesyuarat semalam bersetuju agar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Sumber Manusia meneliti dan merangka pelan perumahan, penginapan dan kemudahan yang komprehensif bagi menempatkan pekerja asing di Malaysia. Ia bagi membendung penularan wabak COVID-19 di kalangan pekerja asing, terutamanya di tapak pembinaan. Penelitian lanjut juga sedang dibuat berkaitan mekanisme dan prosedur pergerakan bagi pekerja asing untuk menjalani ujian salinan COVID-19. Baik, dalam pada itu, bagi moratorium bersasar yang dilaksanakan semenjak 1 Oktober lalu, sekitar 650,000 telah diterima dengan kadar kelulusan sebanyak 98%. Daripada permohonan yang diluluskan, 60% memilih pengurangan bayaran ansuran, manakala baki memohon pelanjutan moratorium. Seperti yang telah diumumkan dalam laporan laksana, nilai yang dianggarkan oleh moratorium selama 6 bulan berjumlah kira-kira 100 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, 35 bilion ringgit kepada PKS dan 65 bilion ringgit kepada peminjam individu. Baik, di bawah geran kas prihatin GKP yang diumumkan sebelum ini, lebih 545,000 peniaga mikro seluruh negara telah menerima manfaatnya dengan jumlah keseluruhan bantuan sebanyak 1.63 bilion ringgit. Bagi GKP 2.0 pula, permohonan yang telah diterima daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN adalah berjumlah lebih 512,000. PKS Mikro yang telah memohon untuk GKP 2.0 boleh menyemak status kelulusan mulai 27 November, manakala tarikh pembayaran pula dijangka mulai 30 November 2020. Baik, hasil jualan produk luar bandar melalui platform e-dagang melonjak kepada 39% berbanding tahun lalu. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif berkata, pada 11 November lalu sebanyak RM42,000 jualan direkodkan dalam masa sehari.
Di samping itu, daripada 191 pusat komuniti, sebagainya telah ditempatkan desa mall online bagi meningkatkan jualan produk luar bandar. Kerjasama Kementerian bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC juga akan meningkatkan lagi kaedah pemasaran produk berkenaan di platform e-dagang. Baik, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sedang mempertimbang kewajaran menubuhkan pasukan bomba sukarela PBS di kawasan kampung dan rumah panjang terpencil di Tanjung Manis, Sarawak. Di samping itu, JPPM juga sedang merancang menubuhkan pasukan bomba komuniti di kawasan berkenaan sebagai langkah awal menangani risiko kebakaran di kawasan berkenaan. Baik, bagi anda yang ingin terus mengikuti persidangan Dewan Rakyat, anda juga boleh melayari laman sesawang baklik.rtm.gov.my atau melalui aplikasi di telefon pintar RTM Mobile. Sekian langsung dari Parlimen, saya Syamira Sufri, salam hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semasa 12 bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Jalan lama Bentun Raup berhampiran kampung Sungai Cetang di daerah Raup Pahang ditutup kepada semua jenis kenderaan ekoran tanah runtuh sepanjang 60 meter akibat hujan lebat. Laluan tersebut merupakan jalan alternatif kepada pengguna jalan raya dari Bentong Mahala ke pusat pelancongan Bukit Fraser. Ketua Kampung Sangli Datuk Wong Tuk Weng berkata, laluan itu juga laluan utama kepada penduduk di kampung berhampiran. Hasil siasatan Jabatan Kerja Raya JKR, punca kejadian disebabkan hujan lebat yang mengakibatkan Bebentong tidak dapat menampung aliran sungai yang naik mendadak sehingga limpahan berlaku. JKR daerah akan memperbaiki dan bercadang menaik taraf Bebentong tersebut dengan kos dianggarkan bernilai 1.2 juta ringgit. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu akan melakukan rondaan dan pemantauan perkara di lokasi berisiko banjir. Pengarahnya Penolong Persujaya Bomba Muhammad Hilman Abdul Halim Rashid berkata, seramai 875 pegawai dan anggota termasuk anggota Bomba Sukarela bersedia digerakkan pada bila-bila masa. Turut membantu Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia ABPM Wilayah Timur Wakaf Tapai dengan kekuatan 23 pegawai dan anggota. Pada perkembangan sama, beliau turut mengingatkan nelayan bot kecil atau nelayan pesisir pantai supaya sentiasa waspada dengan keadaan cuaca ketika ini. Katanya cuaca tidak menentu dan fenomena ombak besar boleh mendatangkan risiko termasuk kejadian lemas serta bot karam. Sementara itu, di beberapa buah kampung berhampiran Sungai Telemong, Kuala Perang dan Sungai Perang Ajil Terengganu
bermula dinaiki air ke kawasan rendah awal pagi tadi. Sebagai besar kawasan terlibat ialah kebun ketan dan kelapa sawit milik penduduk. Tinjauan dapati laluan Kuala Berang menuju ke Sungai Tong Setiu di Kampung Kepah dinaiki air masih dibuka dan dilalui kenderaan berat. Setakat ini tiada pemindahan mangsa banjir dilakukan, namun penduduk kampung Kuala Ping dan Matang terus berada dalam keadaan berjaga-jaga sekiranya diarah berpindah ke pusat pemindahan sementara. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Muar Johor mengingatkan persediaan menghadapi banjir susulan fenomena air pasang besar. Sebarang fenomena itu merekodkan 2.5 meter tertinggi berbanding bawah 2 meter pada kebiasaannya. Pegawai APM Daerah Muar Meja Pertahanan Awam Ahmad Ali Udin Muhammad Amin bagaimanapun berkata limpahan air tidak mengakibatkan banjir buruk. Isnin lalu air pasang besar yang berlaku pukul 10 pagi mengakibatkan kawasan Parit Jawa dinaiki air. Operasi pemantauan dan kawalan sejak 5 hari lalu juga ditingkatkan melibatkan aset dan keanggotaan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Perlis melupuskan 5 bot lain 7 dahat, 7 bidang buka rawa sorong dan 170 set pubu naga di Pusat Tahanan Vessel Zon Maritim Kuala Perlis. Kesemua aset yang dilupuskan bernilai lebih kurang RM39,000. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syarhi Faing berkata, aset berkenaan melangkumi tangkapan dan lepasan pegawai nelayan asing sepanjang 2019 di perairan negeri Perlis atas berbagai kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1999 Balak 63. Kesemua aset dimusnahkan setelah mendapat perintah pemusnahan secara musnah hancur dari mahkamah. Pembangunan dan pemantauan di sempadan dan perairan negara terus dilakukan dari semasa ke semasa bagi mencegah aktiviti penyeludupan, pencerobohan dan jenayah maritim yang berlaku di perairan utara semenanjung Malaysia. Sekian Semasa 12. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan saya, aku ditolak-tolak. It's obviously a big deal to people. Everyone's training for the Trappers Trail. His hand was outside the sleeping bag. If you freeze your hand in January, in June, Jadi Belakangan, biar belakang depan lah, Dek.